大家晚上好。好，平安。今天晚上我们感谢主，可以在神的面前，我们一起在各自的地方、各自的家庭里面来一起的聚会，来祷告。我们也是在这里，我们要来预备心，我们要进入今天晚上的晚祷会。我们先来默祷。阿们。我们起来唱第一首诗歌，圣徒起来歌唱，umatnya pujilah。一起来祷告。亲爱的恩主，爱我们的父上帝，带领我们、引领我们的主圣灵，我们来感谢你，因为主你自己的大恩大德，让我们可以今天晚上仍然可以在主的面前来祷告。虽然我们不能聚集在一起，虽然我们不能在同样的一个的祷告殿来祷告，但是我们相信我们在各自的地方、各自的家庭里面来祷告，这个力量是更大。主啊，我们凭信心来仰望你，我们凭主你所赐给我们一切的力量与信，我们来祷告你。主啊，感谢你还是赐给我们有这样子的权柄来向主你祷告祈求。愿主你这时候能与我们同在，与我们同行，来帮助我们，让我们这时候可以专注在主的面前来仰望。
愿主你是在我们的当中来运行，愿主你做一个建立的工作。我们将我们所做的每一件的事工，我们的一切的生活，完全仰望、交托、祷告。奉主耶稣基督名求，阿们。我们接下来，我们有请由哲尊牧师来是正道，然后王宝传道来翻译。Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。Ya, senang pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam kebaktian umum, kebaktian doa. 我们很感谢主，在今天晚上我们又可以在晚祷会一起来敬拜主。Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah kasih yang disalahpahami. 今天晚上我们所要思考的主题就是被误解的爱。Suatu hari ada seorang ibu yang hendak memberikan kejutan ulang tahun kepada suaminya. 有一天，有一个姐妹想做一个生日惊喜给她的丈夫。Sang ibu telah mempersiapkan kue tar yang indah. 那女士她已经准备了很完美的这个蛋糕， dan bahkan juga beberapa macam makanan lainnya. 还有其他的食物。 Oleh karena sang ibu berpikir agar perayaan ini bisa dilaksanakan dengan lebih meriah, 因为这位姐妹她想把这个庆祝以更完美呢， maka acara diadakan di ruang Ramatama gereja. 所以她办这个活动在教会的互动室。 Ya, singkat cerita, ketika malam tiba, 长话短说，在那个晚上的时候， beberapa jemaat telah berkumpul 有几位会友已经聚合， dan mereka telah merahasiakan apa yang hendak mereka lakukan. 那他们已经保密了将来他们将要做的事。 Dan ketika sang ibu bersama suaminya masuk ke dalam ruang Ramatama tersebut, 当这位姐妹与她的丈夫一起进入这个教会的互动室， tiba-tiba lampu dimatikan 突然她的灯把它关掉， dan terdengarlah suara orang menyanyikan lagu Happy Birthday. 然后听到人唱这个生日歌， Dengan wajah yang ceria orang bernyanyi lagu-lagu ini. 大家以喜乐的唱这首歌。 Tetapi siapa bisa menduga acara kejutan yang semula untuk memberikan kejutan sukacita bagi sang suami, 当谁也会想到关于这个想庆祝给这个惊喜给丈夫的活动， justru sang suami merasa tidak senang diperlakukan dengan cara demikian. 反而丈夫觉得他不高兴对待这样的做法， Sehingga suasana yang semula adalah ceria menjadi berubah. 是本来开始是一个喜乐开心的，变成转变， Menjadi sesuatu yang menjadi kurang nyaman. 变成一个好像不太舒服的事。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， saya yakin dan percaya sang istri memiliki maksud yang baik kepada suaminya. 我相信这位妻子她有对好感给她的丈夫， Untuk merayakan satu suasana ulang tahun yang berbeda dari biasanya. 就是给一个惊喜，就是怎么样的好好的庆祝丈夫的生日。 Tetapi siapa bisa menduga bahwa sang suami tidak suka perayaan ulang tahun dirayakan dengan cara yang demikian. 但谁会想到丈夫不太喜欢用这种方式来庆祝他的生日？ Sehingga kesalahpahaman pun tidak bisa dihindari. 所以这个为误解的，我们也不会挪开。 Saudara yang terkasih, numpang tanya, kala ungkapan cinta kita disalahpahami, 各位弟兄姐妹，请问了，假如我们的爱被误解呢？ bagaimana perasaan kita? 你会感到怎么样？ Renungan kita pada malam hari ini memberitahu pada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah mengalami kondisi yang sama. 今天我们所要一起思考的讲到，就是关于耶稣的爱也时常被误解。 Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini akan membimbing kita mengenal siapa Yesus Kristus sesungguhnya. 今天我们要思考的经文，就是要教导我们关于耶稣真实的。 Pengenalan kita akan diri Kristus itulah yang akan membuat kita tidak menyalahpahami kasih-Nya. 我们对基督的了解，使我们
不再误解基督的爱。 Pengenalan kita akan kasih Kristus itu jugalah yang akan membuat kita tetap tenang di tengah badai. 这对耶稣基督对待的正确的对待，使我们怎么样的好正确的方式来面对风暴。 Mari kita sama-sama membuka di dalam Alkitab kita Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. 我们一起来翻开马可福音第6章45到52节。 Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. 马可福音第6章45到52节。 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi setelah ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， kisah Yesus berjalan di atas air merupakan peristiwa yang sudah sering kita dengar. 耶稣基督在水上行走是一个时常我们听到的故事。 Saya yakin dan percaya melalui pemberitaan firman Tuhan, kita akan lebih lagi mengenal siapa diri Yesus Kristus. 我相信借着主的真理，我们更明白耶稣本身。 Dari kisah ini, bagaimana kita menghubungkannya di dalam situasi yang kita alami sekarang ini. 从这个情况，我们可以更了解以我们现在所面对的，把它连接起来。 Kisah ini bermula ketika Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 这故事开始就是耶稣在他之前用5饼2鱼来喂养5000人。 Setelah selesai memberi makan, orang banyak itu bermaksud membawa Tuhan Yesus menjadi raja mereka. 当耶稣喂养着他们，他们就要把耶稣上为国王。 Jelas hal ini bukanlah tujuan pelayanan daripada Tuhan Yesus. 真实的，这不是主耶稣主要服侍的目的。 Sebab itulah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dahulu ke seberang danau. 所以主耶稣要求他的门徒，他们可以往上海中。 Dan Tuhan Yesus akan melakukan 2 hal, 所以主耶稣会做2件事 yaitu， menyuruh orang-orang banyak itu pulang terlebih dahulu, kemudian dia akan naik ke bukit untuk berdoa. 然后他就会要求众人先回家，然后他就往山去祷告。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia selesai melayani dengan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani orang banyak, 当主耶稣服侍之后，他已经满足了包括肉体与心灵众人。 Yesus mengambil waktu untuk bersendirian dengan Allah. 耶稣就是挪开时间，单独与神同在。 Kesibukannya tidak membuat Yesus merasa tidak punya waktu untuk berdoa. 他的繁荣不使他缺了他与主之间的祷告时间。 Kesibukan pelayanan justru membuat Yesus merasa pentingnya berdoa kepada Bapa. 他的忙碌使他更看重他与父之间的祷告 Hal 关 ini 系。 menunjukkan pada kita bahwa Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya terus bergantung kepada Bapa. 这可以告诉我们，在主耶稣服侍的时候，他不但依靠天父， Ini juga menjadi teladan rohani bagi kita. 这成为我们属灵上的教导。 Orang yang senantiasa berada sendirian dengan Allah 一个时常与神单独的， tidak akan pernah merasa kesepian. 就不会觉得孤独。 Saya ulangi lagi, 我再一次来说， orang yang senantiasa berada sendirian dengan Allah
一个人时常与神之间有 dia 单独时 tidak 间 akan，pernah merasa kesepian. 他就不会觉得很孤独。 Nah, sekarang kita akan perhatikan sebelum Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang, 我们来看，在主耶稣还未他要求门徒之前往海的渡海的时候， sebenarnya Tuhan Yesus tahu tidak bahwa murid-murid akan menghadapi badai. 是否主耶稣已经知道了门徒将面对这个风浪？ Jika Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah mengetahui bahwa murid-murid akan menghadapi badai, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk berangkat? 假如主耶稣早已经知道了将门徒会面对这个风浪，他会怎么样呢？ Kemudian kalau Tuhan Yesus mengizinkan murid-murid menghadapi badai, apa sih makna rohani dan maksud di dalam kisah ini? 假如主耶稣容许门徒面对风浪，对我们来说有什么属灵的教导？ Di dalam kisah ini kita akan sama-sama belajar 3 tindakan kasih Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya yang bisa menjadi pembelajaran rohani bagi kita. 从这件事情，我们要学习3件主耶稣以爱的行动，怎么样的对待他的门徒。 Yang pertama, 第一件呢， kala Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid meninggalkan dia, sesungguhnya dia sama sekali tidak meninggalkan murid-muridnya. 当主耶稣命令门徒离开他时，他肯定不会放弃他的门徒。 Kala Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid meninggalkan dia, sesungguhnya dia sama sekali tidak meninggalkan murid-muridnya. 当主耶稣要求他的门徒暂时离开的时候，他其实仍然没有离开他们。 Tuhan Yesus memerintah murid-murid untuk pergi ke seberang danau. 主耶稣既追门徒上船， Sedangkan dia sendiri harus naik ke bukit untuk berdoa. 但是他本身就往山上去祷告。 Hal ini bukan berarti Tuhan mengusir mereka atau menelantarkan murid-murid yang selama ini sudah bersama-sama dengan dia melayani. 这不是说主耶稣撇弃、放弃那几位门徒已经跟随他的。 Menurut penafsiran yang ada, justru disinilah memberitahu kepada kita Tuhan Yesus sedang menyelamatkan murid-muridnya. 对这个解经的方面来看，主耶稣其实在拯救他的门徒。 Karena saat itu orang banyak sedang memaksa dia untuk menjadi raja. 因为当时众人在勉强他要成为王。 Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya oleh karena hal ini ikut terlibat dan dipersalahkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. 主耶稣当时不是要害他门徒变成被当时的政府蛊怪他们， Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi terlebih dahulu. 所以主耶稣先击坠他们。 Nah, setelah murid-murid sampai di tengah danau, 当门徒在这个中岸的时候， firman Tuhan memberitahu pada kita Tuhan Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung karena ada angin sakal. 主耶稣当时看到门徒们多么的辛苦，因为他们已经得到这个海浪。 Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak pernah lengah sedikit pun memperhatikan kondisi murid-muridnya. 所以从这里我们看到耶稣仍然没有放松来注意观看他的门徒， Hatinya dan matanya selalu mengawasi murid-muridnya. 他的心与眼仍然来检查他的门徒们。 Ia tidak pernah tertidur dan terlelap sekalipun waktu itu pukul 3 tengah malam. 虽然当时是3点晚上了，但是他仍然没有睡觉，安静。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 各位亲爱的弟兄姐妹， Mari kita bandingkan dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini. 我们想想以我们现在所面对的情况来比例， Ketika wabah penyakit merajalela menggerogoti bangsa-bangsa yang ada, 当瘟疫这个病痛在进入世界各国， satu persatu tim medis yang semula menjadi andalan manusia bertumbangan oleh karena terjangkit juga penyakit ini. 很多的救护人他们一个一个的活下来，因得了这种病痛。 Dalam kondisi yang demikian kita harus mengetahui 当这种的情况，我们该了解， Tuhan Yesus pasti tahu seluruh bangsa sedang menghadapi kondisi demikian. 主耶稣必定知道所有全国家所面临的这场瘟疫。 Tuhan Yesus juga pasti tahu sudah ada beberapa negara yang mayoritas pengikut Kristus terjangkit penyakit ini.
主耶稣必定知道的，那许多已经信主的国家，他们也得了感染了这种病痛。 Tuhan Yesus juga tahu bahwa manusia telah berusaha dengan sekuat tenaga mengatasi penyakit ini. 主耶稣也知道人类尽了最大的办法来克服这场瘟疫。 Apakah ini berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita? 所以，是否以为这上帝已经离开了我们？ Saya akan mengutip sebuah artikel dalam internet yang berisi sebuah kesaksian. 我用简一个故事从这个网络上的。 Kesaksian ini merupakan kesaksian yang benar-benar terjadi. 这场见证是真实的。 Pada tanggal 7 Desember 1998 di bagian utara Armenia terjadi gempa yang kuat dengan skala 6,9 Richter. 在1998年12月7日，在亚美尼亚北部发生了历史6.9级的地震， Menghancurkan begitu banyaknya bangunan termasuk juga sebuah sekolah. 损毁了一层教学和其他的建筑物。 Di tengah-tengah keramaian dan kepanikan yang ada, seorang bapak berlari-lari menuju sekolah. 在人群中空旷气氛中，有一位父亲冲向一间学校， Karena di sekolah itulah anaknya sedang studi. 因为在那间学校，他的儿子读书。 Sambil berlari, sang ayah teringat selalu perkataannya kepada anaknya. 当他跑到那个地方的时候，他记得他向他的孩子时常讲的话。 Dia pernah berkata kepadanya, anaknya, "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." 他曾经向孩子说：“孩子啊，不管发生什么事，爸爸永远和你在一起。” Singkat cerita, ketika dia sudah sampai di sekolah tersebut, 长话很多，当他到达那间学校的时 dan 候， dia melihat timbunan puing-puing bangunan bertumpuk di sana. 他发生很多毁坏的建筑物在那边。 Dia melihat timbunan puing-puing tersebut dan juga dia meneteskan air mata dan menangis. 当他看到那个建筑物的一流下，他就开始丢眼泪。 Namun kemudian dia tiba-tiba pergi ke bagian sekolah di mana dia tahu di sana ruang kelas anaknya. 然后他就突然的跑到一个地方，他发现那个地方就是孩子的教室。 Dengan sekuat tenaga dia menggunakan tangannya untuk menggali dan memindahkan batu-batu besar yang ada. 他尽他的能力，用他的双手来开始挖取其他的石头。 Ada orang mengatakan kepada dia, "Pak, tidak ada lagi gunanya, mereka semua sudah mati." 有的人一直他说：“先生，这已经没有用了，他们都必定死了。” Sang ayah berkata tegas kepada mereka, "Kamu bisa berdiri saja di sana, kamu bisa membantu mengangkat batu-batu ini." 那位父亲回答说：“你可以站在这个地方，或者你可以帮忙抬起这些石头。” Akhirnya beberapa orang juga ikut membantu memindahkan batu-batu yang ada. 于是很多人就是帮他来挪开其他的石头。 Namun setelah beberapa jam kemudian, sebagian di antara mereka sudah merasa capek dan menyerah. 但是几个小时之后，很多人开始累了，想放弃。 Namun si ayah tidak akan berhenti, dia terus memikirkan anaknya dan dia terus menggali batu-batu yang ada. 但是这位父亲他不停止思想他的孩子，所以他不断的继续挖掘。 2 jam telah berlalu. 过了2个小时， 5 jam, 10 jam, dan 13 jam telah berlalu. 5个小时、10个小时、13个小时已经流过了。 Bahkan sampai 18 jam kemudian, 最后的18个小时， tiba-tiba dia mendengar suatu suara dari bawah papan yang rubuh tersebut. 突然他从这个弹坑的木板下面听到一个声音， Kemudian dia berseru memanggil nama anaknya Armando. 然后他举木板，他喊到阿曼多。 Dan di dalam kegelapan di bawah puing-puing tersebut terdengar suara kecil, "Papa." 从下面的中出声一个小声音，爸爸。 Kemudian terdengar juga suara-suara lain sementara anak-anak yang selamat di dalam puing tersebut berteriak.
然后他也听到很多尖叫的小孩子的声音。 Ketika mendengar ada teriakan anak-anak, orang-orang tua yang semula berkeliling di sana akhirnya penuh semangat ikut menggali batu-batu tersebut. 所以当听到的是周围的他们父母也听到了这个消息，他们也帮助了挖取这个石头。 Mereka begitu kaget dan bersyukur ada 14 anak di bawah puing tersebut dalam kondisi selamat. 他们很惊喜的发现到，在里面有10位的还活着的孩子。 Pada saat itu juga Armando anaknya berkata kepada teman-temannya, 当时这位他的孩子阿曼多向他们说： lihat aku sudah bilang bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. 你们看，我已经告诉了你们，我的爸爸一定会来拯救我们的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, 当我们活在这个世界的时候， kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan. 我们也面对各种各样的情况。 Mungkin juga ada permasalahan demi permasalahan yang harus kita hadapi. 有可能我们会遇到各种各样的问题， Tetapi marilah kita belajar untuk penuh pengharapan 但是我们要学习充满盼望， bahwa ada Tuhan yang sedang mengawasi kita dan memperhatikan kita. 就是说有一位神仍然不断的眷顾与保护我们， Dia tidak akan pernah menyerah meninggalkan kita. 他不会放弃了来保护我们。 Ada seorang penulis yang terkenal berkata, yang bernama C.S. Lewis berkata, 有一位很有名的作者叫做路易斯， dia berkata, Tuhan berbisik kepada kita di dalam kesenangan kita. 他曾经讲过一句话：上帝向我们小声说，在我们的很热， Namun ia berteriak ketika kita sakit. 但是他在我们良心说话上痛苦的尖叫说， Itulah pengeras suaranya untuk membangunkan dunia yang tuli ini. 那是他唤醒这个聋哑世界的养生去。 Kalimat ini memberitahu kepada engkau dan saya 这句话来告诉你和我， bahwa di dalam kesulitan yang bagaimanapun juga marilah berseru kepada Tuhan. 无论在我们发生什么样的困难，来吧，我们来向神呼喊。 Dalam kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini, 当我们在目前所面对的困难， jangan salah pahami kasih Tuhan. 不要误解上帝的爱， Ia sama sekali tidak meninggalkan kita. 他仍然没有撇下我们。 Justru di dalam kesulitan itulah kita tahu Tuhan Yesus hadir menyertai kita. 仍然在在困难中，上帝的爱存在。 Inilah poin pertama yang kita renungkan pada malam hari ini. 这就是第一讲，我们今晚所要思考的。 Untuk poin kedua dan ketiga, 在第二跟第三讲， kita akan lanjutkan di dalam ibadah kebaktian doa minggu depan. 我们将下周的晚祷会来继续。 Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti kebaktian doa minggu depan. 所以希望大家下周你们可以继续来参与我们的晚祷会。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我们每个 Mari 人， kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam segala keadaan yang bagaimanapun juga, Engkau melihat kami. Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau juga memperhatikan kami. Oleh sebab itu Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami diingatkan. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami menghadapi badai kehidupan sekarang ini, tetapi Tuhan, Engkau sama sekali tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan setiap jemaat Tuhan. Dan mereka boleh mengerti bahwa kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. "我们一起来唱第二首诗歌，信靠耶稣真是甜美。Ku percaya pada Yesus。我们唱中文，再唱印尼文。信靠耶稣真是甜美，只有
sandarkan janjinya, urusannya yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkan diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. 我们这时候来进入这个这晚上的祷告事项，就是我们先来 ucapan syukur， 我们先来感恩，就是 bersyukur untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan yang Tuhan pimpin dan sertai. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan dan memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah live streaming ini kita pada saat ini juga. 我们一起来感恩祷告，就是为着我们自己的健康，为着我们的家庭，为着我们现在还有的事业可以做的。我们也为着是向主来感恩祷告，因为主的恩待、主的带领而引领，到我们现在为止还是可以这样的来向主一起祷告。我们来一起来感恩祷告。主啊，我们这时候我们来仰望您，因为主你就是我们唯一来听我们祈求的上帝。有主你是真好。在我们遇见每一件的事物，我们都可以以感恩的心来仰望您。我们现在要感谢您，虽然在一切的这个波峰浪潮里面，但是我们可以仍然来献上主你自己的脚前，来献上感恩的祭。主啊，这感恩的祭不是我们自己可以所能说的，但是主你在我们的生命中，在我们的心底里面，让我们献上在主你的脚前。主啊，感谢你，因为主你这样子的爱不离不弃，来帮助了我们的生活，帮助了我们，是给我们到现在为止有一个健康的身体，也是给我们一切的这工作到现在还可以有工作做。主啊，我们感谢你，我们也感谢主是给我们有一个能力来是在主的面前来祷告，来是一起的跟我们众圣徒弟兄姐妹来一起祷告。求主你这时候来垂听我们的心声呼求，我们这样子的感恩祈求祷告，感谢奉主耶稣基督名求，阿们。我们这时候我们也为着我们的国家、我们的世界来祷告。这个地球很需要神的帮助。第一点就是为神来是给我们在现在的状况里面，就是这个疫情的当中里面，求神来帮助我们的总统，帮助他的一切的部下，特别是帮助每一个的省长，能来让他们有一个聪明与智慧，有一个团结的力量，有一个合一的看见，来是对症下药，帮助这个的疫情也可以慢慢的可以消散下来。我们也为着我们的医护人员，他们正在奋斗当中，求神也是给他们力量，是给他们有一个体力与健康，保守他们出入都有主的平安。愿上帝来赐福他们。我们也为着是每一个的医疗的设备的缺乏，我们求神来仰望，求神来带领，求神来让他们也可以得到这个补满。我们一起为这个3个点，我们先来祷告，请。主啊，主啊，我们这时候我们为着是我们的现在的状况，就是新冠病毒的状况。
我们需要你的力量与能力，求请你帮助我们的这个国家，帮助我们这个每一个的这个国家的总统，也带领周国瑜总统这每一个的部下，每一个的省长，也可以同心一灵、同心合一的看见，来如何的来推动这些的工作、一些防范。主啊，求主你是给他们有一个很好的这个方案，带领他们也可以有一个很好的这个看见，带领每一个的这人民也可以有一个很好的这个安定下来的心。主啊，求主你是坚固与带领，在每一个的这个医疗人员的当中，是给他们有主你的力量，是给他们有主你自己的看见，带领他们这个身心灵的这个缺乏，带领他们有一颗有能力的心，与这个意志力，原来是为主你来是奔跑这条道路的时候，你就来是眷顾他们，主你自己的圣灵，主你自己的天使天军在他们的周围来保护帮助他们，是给他们有一个很好的体力。主啊，感谢你，我们也为这是每一个的这医疗设备一切的缺乏，我们都祷告你，求主你补满，求主你预备，求主你借着你的每一个的人员，每一个的这个有负担的人员，特别是在主你的教会或者在主你的社会，每一个有能力的人员，主啊，求主你是借着他们成为我们国家的祝福，求主你是引导带领使用，我们这样子的祈求交托你祷告仰望，奉主耶稣基督名求，阿们。我们继续为我们的国家，就是为我们的社会，为我们每一个的人民来祷告，求上帝是给他们有一个心来跟这个政府人可以一起的合作，一起的来是让这个的疫情不要再扩散下去。求神是给他们有一个谨记的心，帮助他们也可以好好的在家工作。我们也求神来带领我们的国家的经济，我们的国家的经济也是正在这个不安的当中，而且危机的当中，求神来带领，求神来带领帮助。Kita berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia agar boleh kerjasama dan taat kepada himbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan melakukan social distancing sendiri, mandiri. Dan kita berdoa juga pemulihan sektor ekonomi yang mulai tergoncang, dan kiranya Tuhan tolonglah kondisi ekonomi yang sekarang ini. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini, 我们一起来祷告。主啊，主啊，我们这时候我们又回到在主你面前来祷告，因为我们唯一可以仰望的上帝，就是可以听我们心声的呼求的祷告。我们为着是我们的这个国家的经济祷告，愿主你是亲自来帮助也带领，让每一个的这个国家他们的经济状况，这因着这个疫情的当中，主啊，这个已经这样子的越来越虚弱，也微弱危机。主啊，求主你引导的保守，让主你自己的能力在这当中来复辟着我们，帮助每一个的商家，帮助每一个的这个在经济困乏当中的弟兄姐妹。主啊，求主你是眷顾，也带领这个周国瑜总统，还有这个我们的每一个部下，而且让他们都可以能来谨记，来帮助他们有一个这样子的看见，来带领这个国家能进入更美好的这个经济的发展。主啊，虽然现在经济的困难当中，但是我们仍然可以来依靠你，因为我们所依靠的上帝是一个超乎万能的上帝，是超乎这些现在正在限制我们的这个疫情的当中的上帝。主啊，求主你是帮助，带领在这个危机的当中，让主你自己能来彰显在我们的心中里面，帮助我们仍然有一个心平气和的心，仍然有一个安定乐业的心，让我们可以真的能来跟政府官员们，让他们我们一起的来手牵手肩并肩的来做一个防疫的工作。主啊，这时候很不容易，但是我们知道我们要尽本分来做一个好的子民，好的民族。主啊，感谢你，我们这样子的祈求你交托祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。Kita juga berdoa untuk gereja, yaitu doakan kiranya dalam situasi sekarang ini, gereja, seluruh gereja dan umat yang percaya kepada Tuhan dan seluruh hamba Tuhan dapat bersatu memberitakan Injil kepada orang banyak yang belum percaya kepada Tuhan.
Kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan tim yang melayani. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, kesehatan dan kekuatan kepada mereka。我们一起来为着我们自己的教会，每一个的教会，每一个的牧者们，能来在这个现在疫情的当中，仍然有一颗心来是为主来传福音，用电话来打个电话来给每一个需要的弟兄姐妹们。我们也为是每一个的这个牧者们，能来侍奉的这个团队们，每一周这样子的夏天给他们力量与心力，是给他们有足够的体力与健康。我们为着这个2个点，我们一起来祷告。主啊，主啊，这时候我们都仰望交托你祷告，因为主你自己的教会就是主你自己所属的教会，主你就是我们教会的领导者，求主你是领导我们来帮助我们，在每一个的这个日子的当中，虽然这个困乏，虽然这是流离，虽然是非常的难走，非常难过，但是我们仍然的要这样子的凭信心来度过。求主你是给我们每一个的是教会们，每一个的是弟兄姐妹，每一个的牧者们，也可以推动主你自己的圣工，也可以推动主你自己的福音，就是你的福音来是生在人心，来帮助人，是给人有极大的安慰与平安。主啊，这时候我们需要你，我们需要主耶稣基督。愿主你是给我们每一个人能来拿起电话来是关怀每一个的弟兄姐妹，虽然我们不能面对面的这样子的碰面来问候，但是我们可以用电话来问候，可以用 WhatsApp 来问候，可以用 LINE 群来问候。求主你加添来帮助我们，让我们从自己开始来是做一个这样子的事工，来是做一个福音的事工，就是你的福音不是停顿在此为止。愿主你是帮助每一个弟兄姐妹，还有帮助我们的是牧者同工们，是虽然在每一周的里面，还是仍然的要来侍奉你。求主你是眷顾他们，求主你悦纳他们所献的一切的这个服事的祭，求主你是给他们有主你的聪明、你智慧与健康。主啊，你的平安仍然在他们的心中里面动工。主啊，是的，主感谢你，我们这样子的仰望你、交托你、感谢、祈求、祷告，奉主耶稣基督名求的，阿们。我们继续为着是我们现在的状况，就是有主的喜乐，有主的这个爱在我们的当中，用主的爱来是传播到下去里面，帮助我们的每一个，从自己的家庭，从自己的社会，我们用我们自己的生命的见证来感动他们。我们也为着是我们现在的状况当中，仍然有保持着一个信心的力量，就是主所赐给我们一切的信心的能力，仍然在主面前被主而建立，来信靠主，不断的来信靠仰望，来祷告神。我们为我们这2点来祷告。Kita berdoa juga agar kesempatan ini dapat melayani Tuhan, dapat menyatakan kasih Tuhan dengan kesaksian hidup yang nyata bagi orang-orang yang di sekitar kita semua. Dan kita juga berdoa agar dalam situasi ini, iman percaya kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan dan semakin mengandal Tuhan. Kita berdoa dan di dalam pokok doa 2ini。主啊，主啊，这时候我们来仰望您，求主你继续来带领我们，在这个困苦疲乏的当中，仍然就有主你是给我们一切的力量与机会，让我们也可以发出主你自己的能力，发出主你自己的爱，发出主你一个生命的见证。求主你是悦纳我们，是帮助我们，带领我们，仍然是有主你自己的能力来是冲破这一切的这个困难与万难，带领我是给我们来依靠你的时候，凭着我们的眼光来是看见主你一个十架的道路，凭着我们一切的能力，我们自己的目光仍然是定睛仰望主你一个十字架的道路。愿主你是给我们有一个奔跑主你是十字架的面前，来是向着主你的标杆而直跑，让我们也可以不断的来信靠你，让我们不断的来靠着主你自己的信心与能力，能来过活每一天每一个时刻的日子当中，仍然显出主你的爱，主你的平安与喜乐。主啊，感谢你，我们这样子的是祈求你交托祷告，感谢奉主耶稣基督名求，阿们。Kita pada saat ini berdiam diri dan kita di hadapan Tuhan,
kita berserah kepada Tuhan. Segala pergumulan pribadi kita, pada saat-saat ini segala beban dan pemikiran kita, dan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, stres kita, serahkan pada tangan Tuhan。我们一起来向着上帝来祈求，我们为着我们自己，我们各自来祷告，为着我们自己的需要，为着我们心中的压力，为着我们是心理上的疲惫，为着是我们是思想上的一切的疲惫疲劳。我们一直不断的在想现在的疫情的当中，我们是一切的惧怕，我们一切的担心的忧患，求神来带领，求神帮助。我们现在来卸下这个重担，在神的面前来好好的祷告。主啊，我们现在来仰望你，因为我们知道我们是一个脆弱而软弱的人，但是我们知道我们需要你，我们不能离弃你。在最困乏的当中，我们更是需要你，我们更是需要来祷告你，来亲近你。求主你是帮助我们，帮助我们现在所领受的，帮助我们现在来安静下心，来是这样子的祷告你的时候，我们的心中就可以得着你，都可以得到主你自己的饱满与满足。主啊，感谢你，你的爱是不离不弃，你是这样子的来恩待我们，这样子的不断来是帮助我们，这样子的不断是来是亲近我们。当我们来愿意放下一切来依靠你，你就这样子的愿意来与我们来亲近。是我们是一位有福的人，因为我们有一位避难所，我们有一位善哉，超乎万民之上，超乎万国之上，也是带领了我们在万众的现在的状况当中，我们都可以有一位真神，有一位宇宙万物的主宰的神。主啊，感谢你，我们这样子的交托，我们将我们心灵深处完完全全的途径交托在主的恩手。主你这样子的垂听我们心声呼求祷告，我们奉主耶稣基督名求祷告，阿们。我们一起来起立，我们用主祷文来做一个结束祷告，然后我们请游者尊牧师来是祝福祷告。我们来请。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。大家请坐，默祷，愿上帝赐福你们。